ni Nabi kata apa? Fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang ni. Maka kalau kita tak rasa yang itu, maka kita belum lagi masuk dalam kumpulan fatuba lil ghuraba. Al ghuraba kita belum masuk lagi. Golongan yang asing, golongan yang susah, hidupnya lebih kurang aja, makan lebih kurang aja, minum lebih kurang aja. Dan nak berjalan dia, kalau nak sembahyang masjid pun tak boleh dah. Kenapa sembahyang masjid tak boleh? Habis tak ambil suntikan, tak bolehlah sembahyang. Kena ambil suntikan 2 dos baru boleh pergi. Nak sembahyang Jumaat tak boleh dah. Nak sembahyang 5 waktu tak boleh dah. Terasing. Ada tanya dengan saya, macam mana Ustaz? Saya nak pergi umrah, saya nak pergi haji. Kalau saya tak ambil, nanti biasa tak boleh pergi umrah lagi. Nak pergi umrah tak boleh, nak pergi haji tak boleh. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang yang gharib ini. Beruntung orang yang ghuraba ini, orang yang asing ini, beruntung. Siapa kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah mula sampai ke hakul yakin ni. Kita mula rasa dalam diri kita bahawa kita berada di mulkan Jabbariyah. Maka berapa orang kawan-kawan yang berjuang ni mula telefon saya, tanya pandangan saya, macam mana Ustaz, kita ni masih lagi ke macam gini? Sebab saya tengok tak ada saintis-saintis yang backup kita, tak ada pakar-pakar yang backup kita. Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, ulama'-ulama' dunia pun dah mula dah, kan? Ulama' yang bertahan dibunuh di Afrika, dibunuh. South Afrika ada yang dibunuh, 3 orang mati dibunuh, yang mengeluarkan fatwa, kan? Saya ni bukan apa-apa, saya ni tak ada apa pun, kecil je, kerdil je, tak masuk dalam dia punya radar pun, kan? Tak ada apa-apa, kesan, impact pun tak ada apalah. Tapi hak besar-besar tu yang tak bersama dibunuh. Sama macam sahabat dulu dibunuh, Sumayyah dibunuh, Yasir dibunuh. Ada yang terpaksa berpindah, berlari, keluar daripada tempatnya, nak ditangkap. Ini mulkan Jabbariyah dah mula rasa, kan? Hakul yakin kita dah mula rasa. Habis macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz? Kita ni nak buat macam mana ni? Takkan kita tak nak ikut? Ketakutan mula masuk dalam hati kita dengan ancaman tadi. Kita ni seorang-seorang kita ni seorang-seorang kita ni minoriti, kita ni dikepung, kita ni diancam, dipaksa. Mana boleh? Kalau kita tak ikut, macam mana kita nak travelling? Nak rentas daerah pun tak boleh, nak rentas negeri pun tak boleh, nak balik nyembah mak pun tak boleh. Takkan nak balik nyembah mak tak boleh, takkan nak pergi haji umrah tak boleh. Maka kita dah mula berfikir, kan? Berfikir bahawa kita kena ikut lah ni, kena ikut ni. Maka saya pun bercakap dengan dia. Allah gambarkan, kan, wa in tuti, ini sekiranya kamu akan mengikut mereka yang majority, kasir, kasir, mereka siapa yang majority, yudilluka an sabil, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalannya. Kamu ikutlah majority, kamu ikutlah arus. Kalau arus yang baik tak apa, arus yang soleh tak apa, tapi kamu ikut arus yang tak baik ni, maka yudilluka an sabilik. Allah mengata apa? Allah firman apa? Yudilluka an sabilik, mereka akan menyesatkan kamu daripada jalan dia, jalan kamu, jalan Allah Subhanahu wa taala. Yudilluka an sabilik. Habis macam mana ni kita seorang-seorang, kita minoriti ni, kita terpaksa nak buat macam mana ni? Tak boleh buat apa ni? Ini mula kita merasai dalam hati kita hakul yakin. Ni kita betul-betul ni mulkan Jabariyah ni, kita ni mulkan Jabariyah ni, baru kita rasa. Maka pada ketika itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu berpeganglah dengan 2 perkara ini, yang mana kamu tidak akan sesat sampai selama-lamanya. Dengan hadis Nabi, kan, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Apa dia? Senang aja, kita dah tahu dah pun, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peganglah dengan Quran, peganglah dengan hadis. Jangan pegang dengan orang, jangan pegang dengan majoriti, jangan pegang dengan arus.
pegang dengan Al-Quran dan Sunnah, barulah kita nampak hakul yakin. Hakul yakin, perasaan yang yakin dengan kebenaran itu, baru nampak Al-Quran. Kalau tak, kita takut. Jadi baru kita tahu rupanya kita ni tidak tarbiyah diri kita, tak meningkat. Sebab kita masih takut. Dan majlis pun jadi semakin takut. Makin jadi penakut. Hari-hari menakutkan. Bukan hari-hari kita semakin berani, semakin menakutkan. Main tarbiyah tak berjalan. Walaupun kita kata kita berjuang, saya berjuang, tapi tarbiyah tak berjalan. Apa bukti tarbiyah tak berjalan? Kita takut dengan makhluk, takut dengan majoriti, takut kehilangan dunia, takut tidak bertambahkan keberanian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini takut yang diharamkan oleh Allah, takut yang mensyirikkan Allah. Ini satu benda yang kita nampak. Jadi nak buat macam mana? Saya kata dengan kawan ni, senang aja. Apa dia? Macam mana Ustaz? Senang aja. Apa dia? Kita pegang dengan Quran, kita pegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dua ni kita pegang. Maka selepas Quran, lepas hadis, apa dia? Ijma' ulama. Ijma' ulama. Ijma' ulama bukan ulama sekarang. Ulama salaf tu. Ijma' ulama salafus salih tu, 300 tahun yang awal. Bukan ulama-ulama yang terakhir ni, yang nampak macam bagus hujahnya. Kita nak kena ikut hadis sahih sahaja. Kita kata kita nak kena ikut hadis sahih saja. Hadis tak sahih tak boleh.